Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسير. ربي تامن بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi taala. InsyaAllah hari ini kita sambung berbaki lebih kurang 4 hari. Dan Selasa ini insyaAllah kita akan khatamkan kita punya pengajian sirah para Nabi dan para Rasul sepanjang bulan Ramadan ini insyaAllah. Hari ini kita teruskan dengan satu orang Nabi dan juga Rasul, iaitu Nabi Yunus bin Matta. Kisah yang terkenal, tuan-tuan, di mana kisah Nabi Yunus ini di dalam Al-Quran, masyarakat kita pun masyhur berkaitan dengan sirah Nabi Yunus. Ada nasyid dia. Kalau kanak-kanak tu kan, wahai kawan-kawan, mari dengar cerita, tuan-tuan kan. Lagu nasyid tu. Budak-budak pun tahu tentang kisah Nabi Yunus ini, di mana Nabi Yunus ini dia berketurunan Bunyamin. Maksudnya dia adalah keturunan Bani Israel. Dia adalah keturunan Bunyamin, iaitu adik kepada Nabi Yusuf. Kita ingat kan hari itu Nabi Yusuf dia ada 12 orang adik-beradik, dan Bunyamin ni adik bongsu dia. Adik bongsu Bunyamin ini daripada keturunan Bunyamin inilah, dari generasi dia lah lahirnya seorang Nabi, iaitu Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus ini diutuskan untuk satu kaum. Kaum itu berada di Ninawa, tuan-tuan, iaitu sebuah kaum yang pandai, bijak, berniaga, tapi dia menyembah berhala. Ninawa ini, nama tempat ini akan naik nanti apabila kita dengar kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti kita akan lihat Nabi berdakwah. Lepas Nabi pergi Taif, Nabi keluar daripada Taif, Nabi berehat sekejap dekat kebun kurma milik Utbah dan juga Syaibah. Di situlah Nabi berjumpa dengan seorang hamba, mana Allah Subhanahu wa taala letakkan rasa ihsan kepada Utbah dan Syaibah. Bagi Nabi SAW ini makanan, kurma dan juga air. Siapa yang bagi? Dia adalah Adas, dan dia daripada Ninawa. Nanti kita akan tengok pada sirah Rasulullah nanti apa kaitan Adas ini. Dia boleh sebut nama Nabi Yunus kepada Rasulullah SAW. Nanti kita akan tengok pada episod yang terakhir, iaitu sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Yunus diutuskan pada kaum Ninawa, tuan-tuan. Nabi Yunus berdakwah, tuan-tuan, kepada kaum tersebut pagi, siang, petang dan malam, di mana kaum ini tidak pun menyahut seruan Nabi Yunus. Mereka indahkan apa yang didakwahkan kepada Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus ini bagi tahu, wahai kaumku, jangan sembah berhala. Mana-mana para Nabi dan para Rasul, objektifnya sama, tuan-tuan. Objektif dia sama, jangan syirik, jangan sembah selain daripada Allah, sembah Allah, itu sahaja. Itu sahaja dakwah para Nabi dan para Rasul. Dia tak akan ajak kepada perkara yang lain ataupun perkara yang sia-sia. Dia ajak kaum dia ataupun umat yang diutuskan kepada mereka adalah untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Yunus ini ambil keputusan untuk tinggalkan kaum dia. Dia merajuk dengan kaum dia, tuan-tuan. Nabi Yunus ambil keputusan untuk tinggal kaum dia. Wa idh abaqa, ketika mana dia lari.
Siapa yang lari ini? Nabi Yunus ila fulki mashhud. Dia naik kapal. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia betul-betul nak pindah jauh. Bukan setakat dia daripada kota Seri Emas nak pindah Jijan. Tak, memang dia nak keluar terus. Jauh nak tinggalkan kaum dia. Bukan dia duduk dekat Jijan ke Quarters ke, tak. Memang dia terus nak pergi meninggalkan kaum dia. Kalau boleh tak nak jumpa, sampai naik kapal ila fulki mashhud, pergi ke pelabuhan. Maksudnya Nabi Yunus pergi ke pelabuhan, cari mana-mana kapal dagang yang nak keluar daripada Ninawa ini tuan-tuan. Nak pergi jauh, bukan nak pindah tuan-tuan. Memang nak pergi terus keluar daripada kawasan Ninawa itu. Nabi Yunus ni tinggalkan kaum dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia berputus asa sebab kaum dia ni sangat degil. Dia tinggalkan kaum dia sebab nak dakwah dengan orang lain. Kalau kita tengok agama-agama lain, Kristian dan sebagainya, bila dengar Nabi Yunus tinggalkan tugas, absent. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi Yunus ini engkar dengan perintah Allah. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian yang berat kepada Nabi Yunus. Pengajaran yang besar kepada Nabi Yunus. Sebab apa? Sebab para nabi dan para rasul ini sifat dia adalah tabligh. Dia menyampaikan. Dia tak boleh tinggalkan kaum dia. Allah dah utuskan untuk dia berdakwah kepada kaum tersebut. Tapi kaum dia ni sangat degil. Apa yang berlaku, Nabi Yunus ni kecil hati. Kecil hati, kemudian dia tinggalkan kaum dia. Tapi sebenarnya bukan dia tinggalkan kaum dia. Dia keluar, pergi, naik bersama dengan kapal dagang tersebut ke suatu tempat yang lain. Bukan sebab nak lari ataupun buat kehidupan sendiri, tak. Dia nak berdakwah, nak cari satu tapak dakwah baru, kaum yang baru. Sebab dia tengok kaum ni tak berikan respon yang baik. Bila Yunus ikut kapal berlayar, fulukil mashhud, kapal yang penuh dengan muatan, apa yang berlaku? Allah uji, Allah hantarkan satu taufan. Bila kapal itu berlayar, mula berlayar, kemudian berada di tengah-tengah lautan, Allah hantarkan ribut taufan tuan-tuan. Ribut taufan di mana kapal ini jadi tak balance. Bila jadi tak balance, dia terhuyung hayang dan sebagainya. Ada orang ambil keputusan, kita buang semua barang-barang di dalam kapal ini. Di dalam kapal ini mereka campakkanlah apa, mereka punya kontena-kontena ke, bekas-bekas ke, barang dagangan mereka ke, supaya apa? Nak stabilkan kapal ini. Tapi kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu tetap kekal tak stabil. Maksudnya apa? Maksudnya masih lagi bermasalah. Lalu menjadi kelaziman umat terdahulu, kalau dah cuba ikhtiar pun tak jadi, maka mesti buat korban. Mesti buat korban ini maksudnya salah seorang perlu diberikan kepada laut untuk diberi makan kepada dewa-dewa laut ataupun hantu-hantu di dalam laut tersebut. Sama macam kisah pemerintahan Saidina Umar. Bila Saidina Umar ni hantar seorang amir, gubernur di Mesir. Satu hari Mesir ini tak mengalir sungai dia, kering. Bila kering ni, maka mereka kata apa? Kena bagi makan kepada penghuni sungai Nil ni. Barulah nanti akan datang semula tumbuh-tumbuhan, hujan dan sebagainya. Jadi mereka buat perkara yang sama. Apabila mereka nampak tak ada jalan penyelesaian, maksudnya laut ini meminta korban. Salah seorang perlu dikorbankan untuk dicampakkan ke dalam laut. Maka mereka buat undi tuan-tuan. Mereka buat undi. Dalam undi itu, maka mereka kena cabut ada nama yang akan dipilih untuk dilontarkan ke dalam laut tersebut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku bila mereka undi, cabut-cabut undi, tengok nama yang pertama Yunus bin Matta. Maksudnya apa? Nabi Yunus. Jadi mereka pun tak sampai hati. Nabi tuan-tuan, bila Nabi naik bersama dengan mereka di dalam kapal itu, walaupun buat pertama kali,
Mereka nampak dengan akhlaknya, budi bicara, tutur seorang Nabi ini tuan-tuan, maka mereka tak sampai hati nak campakkan Yunus ini ke dalam laut tersebut. Maka macam inilah, kita undi lagi sekali. Undi lagi sekali, cabut. Nama Yunus bin Matta lagi. Okeylah, kita buat kali ketiga. Mungkin kali ketiga orang lain. Cabut kali ketiga pun keluar nama Yunus bin Matta. Maka disitulah Nabi Yunus yakin bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki dialah yang perlu dikorbankan untuk lompat ke dalam laut yang sedang taufan itu, ribut tuan-tuan, dengan laut, dengan suasana gelap malam, ribut, hujan, petir, dengan laut yang bergelora, tak ada siapa pun yang akan selamat apabila dicampakkan ke dalam laut tersebut. Lalu apa yang berlaku? Nabi Yunus pun ambil keputusan untuk nak lompat. Kalau Nabi Yunus tak lompat pun, orang-orang yang berada di dalam kapal tu pun akan sebutlah, tuan-tuan, ni nama dah naik 3 kali dah ni. Kali pertama okey lagi, kesian. Kali kedua, tak apalah, kita cuba sekali lagi. Kali ketiga nama Nabi Yunus, maka mereka tetap akan menyuruh Nabi Yunus ni untuk lompat ke dalam laut tersebut. Lalu Nabi Yunus baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Yunus lompat masuk di dalam lautan yang ganas itu, tuan-tuan. Lautan yang ganas yang sedang berada dalam kawasan ribut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala arahkan ikan, seekor ikan yang digelarkan ikan Nun. Kita tak tahulah ikan Nun ni paus ke apa ke, tapi kalau kita faham, untuk nak survive, nak hidup di dalam satu badan rongga yang besar, mestilah ikan tu ikan paus. Dia tak boleh ikan jerung, tak boleh. Dia kalau ikan jerung sempit ruangan dalam tu. Jadi kita faham dia, mungkin dia ada ikan paus, tapi Allah sebut dia adalah Nun, ikan Nun. Apa yang berlaku? Nabi Yunus ditelan hidup-hidup. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa sesungguhnya Nabi Yunus ni walaupun berada di dalam perut ikan, dia dalam keadaan sejahtera dan selamat. Maksudnya tak adalah dia duduk dalam tu dalam keadaan tak ada oksigen, dalam keadaan dia terseksa di dalam tu. Maksudnya dia itu, tubuhnya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Yunus yang berada di dalam perut, dia ingat dia dah mati. Bila dia ingat dia dalam mati sebab gelap suasana dan sebagainya, apabila dia tepuk-tepuk badan dia, dia rasa hidup lagi. Aku berada di atas muka bumi Allah lagi. Kemudian Nabi Yunus terus bermunajat kepada Allah, minta ampun. Sebab apa, tuan-tuan? Yakinlah bahawa Nabi Yunus ini Allah sedang murka dan nak beri teguran kepada dia asbab dia meninggalkan kaum dia. Nampak, tuan-tuan? Para Nabi dan para Rasul, Allah akan terus tegur secara direct terus. Kita tak pernah lagi diuji dengan ujian yang macam ni, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Nabi Yunus bermunajat kepada Allah, fanada'a fi dhulumat, dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan kegelapan, dekat sini ulama beritahu ada 3 jenis kegelapan. Satu, kegelapan malam. Kedua, bila kegelapan malam, terjun di dalam laut, kegelapan laut. Laut ini, tuan-tuan, cahaya matahari boleh tembus dalam 300 meter macam tu lah. Lepas daripada tu tak boleh, matahari tak akan sampai ke dasar laut tersebut, tuan-tuan. Sebab apa? Kedalaman laut tersebut. Jadi satu, kegelapan malam. Dua, kegelapan lautan tu sendiri. Kemudian kegelapan di dalam perut ikan itu. 3 jenis gelap ini disatukan. Lalu Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus bermunajat, minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, sesungguhnya aku ini tergolong di kalangan orang yang zalim. Kemudian Allah jawab. Bukan sekali ucapan zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus itu, berulang-ulang kali.
Itulah perkataan yang Nabi Yunus sebut di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jawab fastajabna lahu. Apa dia? Allah kabulkan doa Nabi Yunus itu, tuan-tuan. Kalau kita tengoklah lautan yang besar ini, kajian menyebutkan 5% sahaja hidupan laut, iaitu ikan, yang berjaya kita ketahui. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya ada 95% lagi yang kita tak tahu. Apa dasar dalam laut tu, isinya dan sebagainya, kita tak tahu. Itu kadang-kadang bila nampak ada penemuan pelik, orang ambil gambar, ni ikan apa ni, macam naga pun ada dan sebagainya. Sebab kita tak tahu apa yang berada di dalam laut itu. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Yunus ini yang kita lihat tadi bermunajat minta ampun kepada Allah. Allah ampunkan, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana suara Nabi Yunus ini, zikir munajat Nabi Yunus ini didengari oleh penduduk-penduduk langit, tuan-tuan. Apa sahaja ibadah yang kita buat hari ini, kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pahalanya pergi ke mana? Pahalanya akan dibawa naik ke atas, sama ada langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Ikut keikhlasan kita. Tengah-tengah kita subhanallah walhamdulillah, tiba-tiba lalu orang, kita nampak aku zikir ni, dia naik setakat mana saja kita punya ikhlas itu, tuan-tuan. Sebab itu kena niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dulu kita tak ikhlas, tuan-tuan, kita niat supaya orang jemaah semua tengok kita, tak apalah, yang lepas tu lepas, minta ampun pada Allah, doa pada Allah, ya Allah, terimalah amalan-amalan aku yang lepas-lepas, yang sudah-sudah yang aku lakukan, ya Allah. Sesungguhnya semua yang aku buat ini kerana Allah. Ampunkan aku, wahai Allah. InsyaAllah Allah akan ampunkan, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Bila naik zikir ini, para malaikat pun dengar zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Mereka dengar, mereka kata, suara ini sangat masyhur. Sebab apa? Suara para Nabi. Suara Nabi. Bila suara Nabi, tapi yang peliknya, sautun ma'ruf min makanin gharib. Datang daripada tempat yang pelik. Maksudnya apa? Maksudnya zikir itu datang daripada dalam laut. Macam mana seorang manusia ini boleh hidup, berzikir, bermunajat pada Allah di dalam laut? Maka bila didengari, maka bertanyalah para malaikat ini kepada Allah, wahai Allah, itu suara Yunus bin Matta. Wahai Allah, ampunkanlah Yunus bin Matta ini, ya Allah. Kemudian Allah ampunkan. Allah makbulkan doa Nabi Yunus, Allah ampunkan. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah ampunkan, wa najjaynahum minal gham. Allah bukan sahaja ampun, malah Allah keluarkan Yunus daripada perasaan duka cita, tuan-tuan. Allah boleh je ampunkan, kemudian Yunus mati dah di dalam perut ikan tu. Allah dah ampunkan, yang penting Allah ampunkan. Tapi Allah dekat sini, Allah bukan sahaja ampunkan, Allah hilangkan rasa duka cita Nabi Yunus, keluar daripada perut ikan. Lalu Allah sambung, wa kadzalika nujjil mu'minin. Bagaimana Allah selamatkan Yunus, begitulah Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tiba-tiba sebut macam mana aku selamatkan Yunus, macam itulah aku selamatkan orang-orang beriman. Dalam ayat yang sama Allah sambung, macam mana Allah selamatkan Yunus, macam tu juga Allah selamatkan orang beriman. Sebab apa, tuan-tuan? Allah bagi tahu perkara tersebut di dalam Al-Quran, supaya bila Rasulullah bacakan ayat ini kepada para sahabat, sahabat kata apa? Tak apalah, dia Nabi. Yunus adalah seorang Nabi, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kalau dia berdoa, Allah akan makbulkan. Tapi wahai Rasulullah, kami ni manusia biasa. Takkanlah Allah nak layan kami seperti mana Allah melayani Yunus bin Matta. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah jawab, Allah tahu bahawa pertanyaan ini akan ditanya oleh umat Nabi Muhammad. Allah beritahu apa? Bahawa sesungguhnya macam mana kami selamatkan Yunus,
Macam itulah kami selamatkan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, tuan-tuan? Kitalah orang yang beriman. Kitalah orang yang beriman. Mana-mana kita tengok, kadang-kadang Allah uji kita dengan ujian. Kadang-kadang tak nampak dia punya jalan tu. Ya Allah, kenapalah aku ni diuji macam ni? Ya Allah, beratnya. Ya Allah. Sesungguhnya kalau kita yakin bahawa sesungguhnya Allah lah yang akan menyelamatkan kita, membantu kita, yang memberikan pertolongan kepada kita, maka Allah akan memberikan seperti mana sangkaan umat dia, bagaimana sangkaan hamba dia. Bagaimana kita sangka Allah, macam itulah Allah akan perlakukan kepada kita dengan sangkaan kita, tuan-tuan. Ini antara pengajaran yang dikeluarkan oleh para ulama. Kemudian apa yang berlaku? Wa ambatna alaihi syajaratan min ya'tid. Apa yang berlaku? Allah keluarkan Nabi Yunus. Ketika itu Nabi Yunus dalam keadaan kurang sihat. Kurang sihat, badan tak berapa nak sihat, tak kuat dan berada dalam keadaan sakit. Lalu Allah tumbuhkan satu pokok, dan pokok itu menjadi tuduhan kepada Nabi Yunus. Bukan sahaja menjadi tuduhan, dekat pokok itu ada buah-buah, di mana Nabi Yunus kalau makan buah tersebut akan menjadi penyembuhan kepada Nabi Yunus. Sembuh dia daripada kesakitan yang berapa lama dia duduk dalam perut ikan tersebut. Begitulah kehidupan, tuan-tuan. Allah berikan kadang-kadang jalan keluar itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak mengikut apa kehendak kita, tapi itulah yang terbaik bagi kita. Apa-apa sahaja yang Allah berikan kepada kita. Contohlah, kita ambil satu contoh. Sebab kita banyak kapten dekat sini. Contohlah, kita tengok flight kita delay dan sebagainya. Tiba-tiba flight cancel dan sebagainya. Macam apa ni? Macam family saya planning nak pergi Brunei. Naik Air Asia. Biasalah kita orang yang tak berada sangat, kita akan booking lama. Kita tak akan beli on the spot. Kita kumpul duit dan sebagainya. Tiba-tiba flight cancel. Jadi, dah nak pergi, dah buat persiapan, dah buat itinerary apa semua, dah tengok YouTube macam mana berjalan dekat tempat tu. Tiba-tiba tak boleh. Mungkin ada asbab yang Allah tak bagi kita pergi ke sana. Mungkin kebaikan untuk kita kan, kalau kita pergi ke ada apa-apa yang berlaku ke, tak pun kita pergi ke nanti keuangan kita tak cukup dan sebagainya. Ada sebab, tuan-tuan. Kita boleh bersedih, tapi kita jangan sampai menyalahkan takdir kita. Jangan sampai kita salahkan takdir kita. Kenapa Allah buat keluarga aku macam ni? Kenapa aku diuji dengan ujian yang berat begini? Tak boleh sampai menyalahkan Allah. Sebagai contoh, hujan lebat. Alah, hujan dah pula. Tuan-tuan tahu tak siapa yang turunkan hujan tu? Kita kadang kita tak perasan perkataan kita. Hujan dah pula, baru nak keluar, Tuan-tuan tahu siapa yang turunkan hujan tu? Hujan yang berlaku, apa sahaja yang berlaku atas muka bumi, Allah semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kita tak perasan perkataan kita. Kalau hujan turun pun sekalipun, tak apa, biarlah turun. Ubah perkataan kita tu, cara kita respon dengan hujan tersebut. Tak apa hujan, ya Allah hujan, permudahkanlah urusan aku supaya aku dapat buat tugasan aku ni. Contoh jalan jam, alah jam pula, accident lah ke apa kat depan tu. Ubah, tuan-tuan. Ya Allah, jam, sampaikanlah aku tepat pada waktu yang ditetapkan supaya aku punch kat awal tempat kerja aku. Ubah perkataan kita daripada rungutan kepada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah, tuan-tuan. Cara kita berinteraksi dengan ujian yang Allah berikan. Kita cakap, Ustaz cakap senang lah, tak kena. Dah kena nanti baru tahu. Sekarang kemas lah cakap. Tak apa, kita ni memang kena berlatih. Benda tu tak akan jadi sehari dua. Dia akan makan masa. Jadi kena latih benda tu. Melatih benda tu daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sebab apa? Ujian ni Allah nak bagi pahala sabar ni waktu mula-mula tu. Waktu mula-mula slipper hilang tu, aduh, siapalah pula ni? Miskin sangat ke sampai nak curi slipper aku? Tak apalah, sabar je lah. Nampak? Dia pahala sabar tu masa mula-mula. Ujian tu terima dekat dia. Apa respon kita? Yang tadi tu okey dah juga. Dia kata sabarlah.
Tapi mula-mula tu dia respon macam mana? Tapi adalah juga markah dia. Tapi nak dapat full mark daripada Allah, Allah nak tengok mula-mula respon kita. Tu pahala sabar, tuan-tuan. Kemudian bila Nabi Yunus keluar dalam keadaan selamat, Allah berikan rahmat kepada Nabi Yunus. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah arahkan, wahai Yunus, kembali semula kepada kaum kamu. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi hadiah kepada Nabi Yunus. Apa yang berlaku waktu Nabi Yunus dalam perut ikan dan sebagainya, Allah dah uji dah kaum Ninawa ini. Allah hantarkan awan hitam. Kemudian penduduk Ninawa tak sedap hati, sebab Yunus pun dah pergi meninggalkan mereka. Mereka ingat pesan dan amaran Nabi Yunus. Apa yang berlaku kalau kamu ini syirik pada Allah, sembah selain daripada Allah, Allah akan turunkan azab kepada kamu. Takutlah pada Allah. Apa yang berlaku, kaum ini dia ingat pesan Nabi Yunus. Kemudian, tuan-tuan, Allah rakam dalam Al-Quran semua, ini yang hebat, semua penduduk Ninawa itu beriman kepada Allah dalam keadaan selayaknya. Maksudnya apa? Nabi tak ada, okeylah, kami beriman dengan apa yang diajarkan oleh Yunus. Sekadar itulah kami beriman, okey. Kemudian Allah tarik azab tu, tuan-tuan. Bila Nabi Yunus sampai kepada kaum dia, dilihat semuanya telah beriman dan ikut ajaran Nabi Yunus, tuan-tuan. Sampai sekarang ini kalau kita tengok kawasan Ninawa ini, dia adalah sebuah kota yang agung yang melahirkan para ilmuwan Islam, di mana ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa sesungguhnya, wahai Yunus, kami uji kamu dengan ujian yang berat, asbab kamu meninggalkan kaum kamu, dan kami hadiahkan kepada kamu dengan kaum kamu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kamu balik kepada kaum kamu semuanya telah pun ikut dengan ajaran kamu, wahai Yunus. Allah terima taubat Nabi Yunus, tuan-tuan. InsyaAllah sekadar itu dulu. Kita akan tengok esok, kita akan sebut dua Nabi. Sebab kisah Nabi itu pendek. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Nabi Zakaria, Yahya. Kemudian kita akan masuk Nabi Isa. Kemudian kita akan sambung yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kisah Nabi panjanglah, tuan-tuan. Tapi sepanjang bulan Ramadan ini saya cuba ringkaskan kehidupan kelahiran kanak-kanak, remaja, dewasa sampailah wafat. Saya cuba ringkaskan. Kalau ikutkan, kuliah dia panjang sebab dia adalah sebuah kisah yang panjang. 63 tahun riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekah 53, Madinah 10 tahun. Jadi 63 kesemuanya, tuan-tuan. InsyaAllah sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga asbab kita mendengar kisah para Nabi dan para Rasul, Allah himpunkan kita juga di mahsyar nanti bersama dengan para Nabi dan para Rasul, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan khatam sirah kita pada hari Selasa ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Betul. Nama dia lain. Betul. Ninawa. Ninawa.